Selamat sejahtera kepada semua. Dalam video klip ini kita akan belajar tingkatan 2 bab 12 sukatan kecenderungan memusat. Dalam bab ini kita akan belajar macam mana nak mengira mean, mode, median untuk data yang diberikan. Apakah itu mean? Mean merupakan purata dan mode ialah data yang wujud paling banyak kali. Manakala median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah satu set data yang telah disusun dalam tertib menaik. Dan dalam statistik, data yang telah dikumpulkan, yang telah kita ambil, boleh dibahagi kepada dua kategori, iaitu data tak terkumpul, iaitu data mentah, dan satu lagi ialah data yang terkumpul. Apakah perbezaan antara data tak terkumpul dan data terkumpul? Okey, data tak terkumpul, kita ada dua cara untuk merekodnya. Satu cara iaitu kita senaraikan setiap nilai data secara individu. Contohnya 1, 2, 3, 4, 6, 7. Dan kita pun boleh merekodkan data yang tak terkumpul dalam jadual kekerapan. Dan data yang direkod mestilah data diskrit di mana X mewakili data kita. Dan dalam kes ini data kita adalah 1, 2, 3, 4. Dan F merupakan kekerapan. Ini bermaksud untuk data 1, ia muncul 4 kali. Maksudnya saya boleh tulis macam ni kalau untuk cara penyenaraian, sebenarnya kita boleh senaraikan nilai data kita dalam cara ini. Cuma cara ini leceh sangat sebab kita kena tulis banyak kali kalau data itu wujud banyak kali. So data 3 wujud 6 kali. So kalau direkod dalam cara penyenaraian, kita kena tulis nilai data mengikut bilangan kekerapannya. So untuk menjimatkan masa, kita boleh merekodkan data diskrit dalam jadual kekerapan. So jadual kekerapan ini merupakan cara kita merekod data tak terkumpul. Apakah contoh data terkumpul? Data yang telah dikumpul biasanya ditulis dalam selang kelas dalam jadual kekerapan. Okey, nampak kita ada jadual kekerapan dalam kedua-dua data terkumpul dan data tak terkumpul. Yang perbezaan paling jelas iaitu nilai data kita untuk data terkumpul ditulis dalam kelas. Itu contohnya 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 hingga 30, 31 hingga 40. Dan selang kelas kita, saiz kelas kita adalah sama dalam kes ini. Kita ada 10, 10, 10, 10. Okey, so contoh jadual kekerapan ini menunjukkan data terkumpul kerana kita ada selang kelas. Ya. Dan kalau nilai ini adalah diskrit, ini adalah contoh data tak terkumpul. Mari kita tengok macam mana kita cari mean atau purata untuk data tak terkumpul dan juga data terkumpul. Untuk mencari mean, kita boleh menggunakan rumus ya. Rumus kita, mean kita boleh mewakilinya dengan X bar sama dengan jumlah X. X ialah data kita bahagi dengan bilangan data kita, N. So dalam contoh yang pertama, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kita boleh cari mean dia. Mean X bar. Jumlah X iaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 bahagi berapa N kita. Nilai bilangan data 1, 2, 3, 4, 5, 6. N kita adalah 6. Jadi bahagi 6. Okay, guna kalkulator, mean kita dalam contoh ini ialah 3.83.
Okey, perhatikan min kita berada lebih kurang di sini. Jadi min ialah purata, maka jawapan kita logik ya. Kalau kita dapat satu jawapan 9.83, 9 tidak wujud dalam julat data kita, maka kalau kita dapat nilai yang lebih daripada julat kita dari 1 hingga 7, maka min kita dah salah. So itu cara kita semak sendiri. Kita tengok macam mana kita nak cari min untuk data tak terkumpul yang direkod dalam jadual kekerapan. Min kita iaitu X bar untuk data yang direkod dalam jadual kekerapan, kita perlu menggunakan rumus ini. X bar sama dengan jumlah Fx bahagi dengan jumlah F, di mana jumlah F kita ialah jumlah bilangan data kita, iaitu bilangan kekerapan. Sebenarnya ini bermaksud 1, 1, 1 kan? Lepas tu 2 ditulis 7 kali. So kalau kita menggunakan rumus jumlah X bahagi N, kita kena ambil 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 4 kali. Panjang sangat, leceh sangat. Jadi kita pakai rumus terus. Kita ambil F darab dengan X dia. So 4 darab 1 tambah 7 darab 2 tambah 6 darab 3 tambah 3 darab dengan 4, sebab 1 4 kali. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 4 kali, jadi 4 kali 1. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 7 kali, jadi 7 kali 2. Macam itulah, so 6 kali 3, 3 kali 4 untuk jumlah Fx kita. Lepas tu jumlah F kita pula 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3. Jumlah F kita ialah 20 ya dalam contoh ini. Jadi ambil kalkulator, kita kira, kita dapat min kita 2.4. Okey? Dan min kita terletak di lebih kurang di sini, jadi logik jawapan kita. So itu cara kita mengira min untuk data tak terkumpul. Macam mana pula cara untuk mengira min untuk data terkumpul dengan menggunakan rumus yang sama, iaitu jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Now, kita tahu F ialah nilai kekerapan, tapi nilai X tu apa? Kan kita ada satu kelas 1 sehingga 10. Macam mana kita nak menentukan nilai X untuk didarab dengan F kita? Senang saja, kita perlu X di sini. Okey, X di sini merupakan titik tengah. Titik tengah kelas kita. Macam mana kita nak cari titik tengah? Kita ambil had bawah tambah dengan had atas kelas kita. Lepas tu bahagi 2. Had bawah untuk kelas pertama ialah 1. Had atas ialah 10. Jadi tambahkan, kita bagi 2, kita dapat 5.5. Jadi titik tengah di sini ialah 5.5. Sebab setiap kelas ya, dia size-nya ialah 10. Jadi dari kelas 1 hingga kelas kedua, perbezaan size mesti 10. Jadi kita tambah 10 saja. 15.5, 25.5, 35.5. Ini merupakan titik tengah untuk setiap kelas. Kalau kamu tak pasti untuk setiap kelas, kira sajalah, guna had bawah tambah had atas bagi 2. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Itu cara kita dapatkan X kita dulu. Lepas tu untuk cari min, barulah kita menggunakan rumus dia. Jumlah, ambil F kekerapan darab dengan nilai titik tengah, bahagi dengan jumlah bilangan data kita, iaitu bilangan jumlah F. So untuk setiap kelas pertama 4 kali 5.5 tambah 7 kali 15.5
tambah 6 kali 25.5 dan 3 kali 35.5, lepas tu bahagi dengan jumlah F kita. So 6, 10 dan 20. So kita ada 20. Okay, lepas tu guna calculator kira. Okay, kita dapat 19.5. Dan di mana 19.5 kita? Lebih kurang di sini. Okay, so masih di tengah-tengah data kita, jadi pengiraan kita adalah logik. Kalau pelajar dapat nilai contohnya 49.5, jawapan itu tak logik. Sebab biasanya mean, mode, median akan terkumpul di tengah-tengah data kita. Itu sebab dia panggil sukatan kecenderungan memusat. Kalau kita dapat mean, mode, median kita berada di sebelah had atas kita, maka dia dah salah, ya. So itu cara kita mengira mean. Yang terima kasih. Kita jumpa lagi.